Okay, selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Hari ini kita akan teruskanlah dengan tajuk yang telah kita mula pada minggu lepas. Disebabkan hari Khamis kita bercuti sempena Thaipusam, cikgu bawakanlah topik hari Khamis tu pada hari Isnin. Ya. Jadi sebelum cikgu mulakan, cikgu akan ingatkan kembalilah kepada semua pelajar murid cikgu apa yang telah kita belajar pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan norma masyarakat, jenis-jenis norma masyarakat yang kita perlu pelajari. Iaitu yang pertama, ingat kembali pada topik minggu lepas, norma keagamaan dan kepercayaan. Ni. Dan yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang keempat adalah norma undang-undang. Jadi cikgu nak ingatkan sekali lagi apa yang dinamakan dengan norma keagamaan dan kepercayaan, iaitu kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, perlu menghormati amalan keagamaan dan kepercayaan kaum lain. Dan amalan menghormati antara satu sama lain akan mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Jadi ini perkara-perkara ni yang perlu awak ingat, yang perlu awak tahu. Yang pertama sekali, hormat menghormati antara satu sama lain. Tak kiralah apa-apa agama, perlulah kita menghormati supaya kita boleh mengeratkan lagi perpaduan di antara kaum. Pada minggu lepas, cikgu dah menerangkanlah dengan lebih lanjut dengan apa yang telah kita bincangkan. Yang untuk pertama ni cikgu nak ingatkan awak kembalilah. Jadi untuk norma kesopanan, antara contohlah norma kesopanan ni dari segi pakaian, sentiasa berpakaian sopan. Lepas tu penampilan diri yang sopan akan disenangi oleh masyarakat. Kenalah kita memakai pakaian sopan. Banyak lagi. Nanti cikgu akan bagi contoh-contohnya. Ini cikgu nak just secara overall nak ingatkan pelajar-pelajar semua. Setelah beberapa hari kita berjumpa, hari tu kita jumpa hari Isnin kan? Minggu lepas. Ini kita jumpa lagi hari Isnin. Dah seminggu kita tak jumpa. Jadi cikgu nak ingatkan kembali norma-norma masyarakat khasnya di Malaysia. Untuk norma kesusilaan pula, mengambil barang dengan izin rakan. Ini antara salah satu contoh lah. Antara salah satu contoh yang cikgu boleh bagi berdasarkan dalam buku teks. Kalau boleh kita elaklah perkara-perkara yang boleh berlakunya perselisihan faham antara kita. Dan yang terakhir sekali, norma undang-undang, mematuhi peraturan dan undang-undang, undang-undang yang ada di dalam negara. Dan apabila kita mematuhi undang-undang, masyarakat kita mematuhi undang-undang, kita akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Ini adalah salah satu contoh yang boleh kita dapat daripada norma undang-undang. Banyak lagi contoh. Kalau kita tengok norma keagamaan ni banyak lagi contoh. Nanti kita akan cuba huraikan satu persatu. Norma kesopanan ni pun banyak lagi contoh. Apa yang dikaitkan dengan norma kesusilaan pun ada banyak contoh. Norma undang-undang. So kita terus akan pergi ke slide seterusnya lah. Okey, untuk slide ini cikgu akan menerangkan
kenapa perlunya kita mengamalkan norma masyarakat? Kenapa kita perlu mengamalkan norma masyarakat dalam situasi kita yang berada dalam negara majmuk, negara yang ada pelbagai kaum. Kenapa pentingnya kita mengamalkan norma masyarakat ini? Contohlah, kalau kita tengok kat sini, yang pertama, kenapa pentingnya dapat memupuk perpaduan. Dapat memupuk perpaduan. Cikgu kena belilah apa nama? Cikgu dah beli kat isteri cikgu dah semalam. Dia punya pen tu kan senang. Apalah dia cikgu belilah untuk diri cikgu susah. Ya, dapat memupuk perpaduan. Contoh, sikap suka bertegur sapa antara jiran pelbagai kaum menampakkan hubungan yang mesra antara satu sama lain. Cikgu nak kupaskanlah perkara ni. Sikap suka bertegur sapa antara jiran pelbagai kaum menampakkan hubungan yang mesra antara satu sama lain. Apa maksud dia? Maksud dia kawasan kejiranan kita lah. Ya? Sama ada perumahan di taman, di kampung-kampung, ataupun di rumah-rumah pangsapuri ke, dia berbeza tak kalau awak tengok. Contoh kita ambil di Tapah Road ni. Ya, kita ambil di Tapah Road ni. Kebanyakan yang pelajar-pelajar tinggal di Tapah Road ni duduk di kampung-kampung. Contoh kita ada kampung apa? Kampung Zainab, Kampung Mak Teh, Kampung Kasim, kan? Kebanyakan yang tinggal di situ adalah orang Melayu. Kan? Betul tak? Kalau kita tengok contoh di taman, di perumahan awam Kampung Mak Teh, itu sesuai. Itu sesuai kita bagi contoh. Kenapa cikgu kata sesuai kalau kita bagi contoh di taman Kampung Mak Teh tu? Kenapa cikgu bagi tahu contoh tu adalah sesuai? Kerana di situ ada orang Melayu, ada orang India, dan tapi cikgu rasa kat situ tak ada Cina kan? Tak ada kan? Tapi ada yang rumah orang Melayu, sebelahnya orang India. Adakah antara jiran dan jiran tu bertegur sapa? Ada tak? Siapa yang di sini yang rumah sebelah jirannya, rumah di hadapan atau rumah di belakang, di kiri dan kanannya yang bukan dengan bangsa dia? Ada tak? Ada tak awak bertegur dengan jiran sebelah? Ada tak? Kalau ternampak jiran sebelah, awak tegur. Macam mana awak tegur? Kalau jiran sebelah tu Melayu, selalunya awak tegur apa? Ada tak awak sapa dia ke, selamat pagi makcik? Ada tak? Sama juga dengan orang sebelah tu. Ada tak tegur awak? Ada tak tegur ibu bapa awak? Kan? Perkara ni amat penting lah. Jangan sampai satu tahap jiran sebelah pun kita tak kenal. Ada tak yang tak kenal jiran dia? Ada tak? Cikgu nak tanya. Kalau tak kenal jiran sebelah, susah. Sebab apa? Orang yang paling dekat dengan kita lah yang kita boleh minta tolong. Betul? Ini kita cerita pasal jiran. Sebelah. Rumah sebelah dengan rumah sebelah. Cikgu nak conteng sikit. Ini rumah awak. Ini rumah jiran awak. Kalau jiran sebelah dengan menyebelah ni pun kita tak bertegur sapa, macam mana kita nak pupuk perpaduan ni di kalangan rakyat Malaysia? Kalau antara jiran dengan jiran pun kita tak bertegur sapa. Kita tak bertegur sapa pun tak apa. Ini ada bergaduh antara jiran dengan jiran. Bergaduh pasal macam-macam isu. Kan? Jiran India bela anjing. Kan?
Yang sebelah ni orang Melayu. Jadi di situlah kita perlu ada sifat timbang rasa. Panjang cerita kalau cikgu nak cerita kat sini ni. Panjang cerita, itu cikgu bagi satu contoh. Baru 2 slide tu sebab cikgu tak nak buat banyak-banyak slide. Okay, tak apa. Yang penting tu, itulah yang penting. Ya? Paling contoh lah. Sama juga dalam kelas. Kan? Ada yang cikgu tengok dalam kelas India, orang India duduk dengan geng India je. Dengan pelajar-pelajar, dengan murid-murid India je. Yang Melayu duduk dengan murid-murid Melayu saja. Macam mana? Kan? Macam mana kita nak pupuk perpaduan? Jadi itulah. Kalau kita tak bermula di sekolah, sampai bila-bila lah kita tak akan dapat apa yang kita nak sebagai satu masyarakat Malaysia yang majmuk, yang boleh hidup bersatu padu aman. Okey. Yang kedua, kepentingan kita mengamalkan norma masyarakat ni, kenapa? Sifat menghormati masyarakat tu akan wujud. Contoh, menghormati generasi yang lebih tua tanpa mengira agama, bangsa, budaya dan bahasa. Macam mana keadaan sekarang ni di Malaysia? Adakah orang yang lebih tua dihormati sekarang? Cikgu cerita dekat Tapah Road je lah kan. Kita cerita di kita punya masyarakat aja. So far dari segi pandangan cikgu lah, masih lagi lah ada lagi ciri-ciri itu menghormati generasi yang lebih tua. Sebab apa? Kita ni akan jadi tua tak? Kan? Kita akan jadi tua kan? Kalau hari ni kita tak hormati orang tua, bila kita dah tua nanti, jangan sedih kalau orang muda tak hormati kita. Dalam dunia ni ada balasan dia. Hari ni kita buat orang, esok orang lain pula buat kita. So sama-samalah. Kita menghormati, tak kisahlah menghormati orang yang lebih tua, menghormati rakan-rakan, menghormati guru, menghormati ibu bapa. Pokoknya, jangan main pokoknya. Aduh, ngajar seorang-seorang. Nak create kena susah. Pokoknya, hormatilah semua orang. Tak kira apa, budaya ke, bangsanya, hormatilah. Kalau kita nak kita dihormati, kita hormati orang. Alright. Panjang ceritanya ni Cikgu Amir ni. Terusnya, menjamin keharmonian masyarakat. Harmoni tak kita sekarang? Ada tak nampak pergaduhan? Orang Melayu parang orang India tembak orang Melayu dengan orang India tikam orang Cina, ada tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab apa itu sebabnya? Kita keharmonian masyarakat. Kalau jadi macam tu, orang Melayu pun takut nak keluar, orang India pun takut nak keluar, orang Cina pun takut nak keluar. Tapi kita di Malaysia ni kita pernah mengalami tragedi 13 Mei. Mungkin semua orang tahu. 13 Mei. Di mana pada 13 Mei tu berlaku satu peristiwa yang hitam lah. Di mana pergaduhan, pembunuhan antara kaum. Jadi kita kena kekalkan lah. Kita kena kekalkan keharmonian yang ada di dalam Malaysia ni. Dan yang terakhir sekali, hidup aman dan damai, bertolak ansur, dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Hidup aman. Awak tak suka ke hidup dalam keadaan aman, damai? Boleh pergi ke sekolah, boleh pergi ke mana-mana, kan? Boleh. Kita di dunia ni kena hidup, kena bermasyarakat. Kita tak boleh hidup dengan masyarakat kita je. Terutama masyarakat di Malaysia ni. Kita tak boleh hidup dengan bangsa kita je. Kita perlukan bangsa lain untuk bersama-sama dengan kita. Dah tak boleh padam pula dah. Tak boleh padam.
Jadi cikgu nak ingatkan sekali tentang kenapa pentingnya kita mengamalkan norma masyarakat Malaysia. Ini awak kena tahulah. Ini awak kena tahu. Buat catatannya. Yang pertama, dapat memupuk perpaduan. Tulis ya, nanti tuliskan dalam nota. Tuliskan dalam nota, buku nota tu. Yang kedua, menghormati masyarakat, ada sikap menghormati masyarakat. Yang ketiga, menjamin keharmonian masyarakat. Yang terakhir sekali, hidup aman dan damai. Okey. Jadi inilah 4 perkara, ya. 4 perkara yang boleh awak ingatlah benda ni, ya. Ingatkan benda ni, buat dalam buku nota yang cikgu pesan kat awak minggu lepas tu. Dan tu sajalah, ya. Kalau ada apa-apa pertanyaan dan apa-apa ni, awak boleh PM ke cikgu. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis ni, ya. Dengan cara-cara kita nak praktikkan. Cara-cara kita nak praktikkan nilai-nilai yang telah kita belajar. Kepentingan-kepentingan kita. Macam mana kita nak praktikkan dalam keseharian. Kita dah bagi contoh dah. Untuk hari Khamis nanti, kita akan cuba, cikgu akan kupas berkenaan dengan cara-cara kita nak praktikkan nilai-nilai seperti ini. Maknanya hari Khamis ni habislah kita untuk unit 2 ni. Ya? Untuk unit 2, kita dah habis dah. Kemungkinan minggu depan, hari Khamis ni, cikgu akan bagi kerja. Cikgu akan bagi kerja kan, supaya awak boleh buat sebagai latihan awak pada minggu ini. Ya? Minggu hadapan kita akan masuk ke topik 2 pula. Topik 2, akhlak mulia amalan hidup. Ini nanti cikgu akan terangkan pada minggu hadapan. Jadi itu saja daripada cikgu. Kita akan jumpa, ya, pada hari Khamis ni. Sekian, terima kasih. Bye.